Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pembaca, penonton mekanika, bangsa mekanika semualah. Okay, semualah. Hari ni kita nak cerita pasal Proton. Ya, Proton tuan-tuan. Walaupun ada orang komplain, power window rosak lah, karburator masuk air lah, berbentuk lipas lah. Apa lagi untuk ni? No JDM today. Hari ini kita cerita pasal Proton. Nampak? Nationalism sikit. Okay? Jangan lupa like, share, subscribe dan tekan ting tong lonceng. Dah. Aneh, tayar satu ikat tepi. Bos, apa saya mau tukar satu? Tukar 4 lagi bagus mah. Kita ada free gift baik punya. Kalau bos angkat Continental 4 biji, kita kasih free termos besar satu mah. Kalau bos angkat 2 tayar Continental, kita kasih free ini mah. Oh, tayar lain apa ada? Ada. Kita ada Dunlop, kita ada Viking. Ini 2 brand pun satu family sama Continental mah. Kalau you angkat ini tayar 4 biji pun ada free gift mah. Okey Aneh, itu macam saya mau tukar Continental 4. Kalau nak cerita 5 Proton paling best ni, kita kenalah tahu sedikit sebanyak dia punya sejarah lah. Okay, sebenarnya waktu Proton ni ditubuhkan, idea dia daripada Tun Dr. Mahathir lah. Masa tu dia baru jadi PM. Masa dia naik tu, dia nak cuba ubah negara kita daripada pertanian kepada perindustrian. Dan masa yang sama juga, Tun Mahathir ni dia sangat obses dengan kejayaan Jepun dan Korea. So dia buat satu polisi yang dia panggil dasar pandang ke timur. Dia sangat kagum dengan orang Jepun, macam mana, yelah kalau kita fikirkan negara dah kena bom atom macam tu, tapi dalam masa yang singkat, Jepun ni dia boleh menguasai dunia dengan industri elektroniknya, dengan industri otomotifnya, dan banyak syarikat-syarikat yang terkenal, yang berjaya, semuanya berpusat di Jepun. Dan itu telah memberi idea kepada Tun M untuk menjadi negara pertama di Southeast Asia yang akan buat kereta sendiri, dan tertubuhlah perusahaan automobil nasional pada 1983, dan Proton pun lahirlah kereta pertama dia, Proton Saga, pada 1985. Tapi untuk buat kereta ni bukanlah senang. Sebuah kereta ada beribu-ribu komponen dan berjuta-juta ringgit diperlukan untuk R&D untuk buat sebuah kereta ni, sebab dia banyak komponen, dan komponen tu bukan seorang yang buat, banyak orang yang buat, banyak vendor-vendor kan. Jadi complicated. In order untuk buat sebuah kereta, tak mungkin kita boleh set up satu company tahun depan keluar sebiji kereta, tak mungkin. Jadi Proton telah bekerjasama dengan Mitsubishi. Jadi model-model awal 1985 sampai tahun 2000 macam tu, semua model Proton berasaskan daripada Mitsubishi. Dan model pertama, model Lancer Fiore, telah menjadi Proton Saga di Malaysia. Dan Proton ni sebenarnya waktu dia bekerjasama tu, dia macam bukan saja buat kereta, tapi dia sangat aktif dalam motorsport. Dia masuk BTCC, dia masuk World Rally Championship, dia masuk Grand Prix MotoGP. Model tu masa tu Proton KR3. Proton ni memang sangat aktif dalam motorsport. Cumanya kereta dia tak ada yang ditranslate kepada kereta yang boleh kita beli berdasarkan kereta apa yang Bloomberg tadilah. Betul ke? Tak. Sebenarnya ada model yang hampir dengan sifat-sifat motorsport yang dihasilkan oleh Proton tadi. Hari ni kita nak cerita 5 kereta hebat yang Proton hasilkan sehingga kini. Number 5. Yang ini. Nama penuh dia Proton Saga Aerobatic Night Edition. Macam mana kereta ni boleh terhasil? Kereta ni kalau kita tengok pada era 80-an macam tu, ada siri televisyen nama dia Knight Rider. Kereta ni sebenarnya dia lahir daripada ilham Knight Rider tu, tapi tak adalah dia tiru Pontiac Trans Am tu kan. Kereta ni kami pilih sebab bukan dia hebat dari segi teknologi apa semua, tapi dari segi konsep. Maksudnya waktu Proton keluarkan Proton Saga daripada tahun 95 tadi, dia ada keluarkan 2 version, Saga Sedan dan juga Saga Aerobatic. Kalau Mitsubishi Lancer dia panggil Lancer Fiore. Jadi untuk eksklusifnya Proton ni, yang 1.5, enjin 1.5 diletakkan dekat sedan saja. Tapi untuk Aerobatic diletakkan 1.3. Cuma versi Night ni saja yang ada pilihan enjin 1.5 untuk versi hatchback. Tak ada apa pun, kereta ni decal-decal luar je, lepas tu dia ada emblem Night kat belakang. Number 4. Yang ini saya rasa generasi baru pun mungkin kenal lah, Proton Satria GTI. Kereta ni dia keluar agak lewat tahun 1999, tapi kita kena tengok macam mana kereta ni boleh terhasil.
Okey, pada 1996 Proton punyalah kaya masa tu, dia mampu untuk membeli syarikat Lotus. Ya, syarikat kereta Lotus. Kenapa dia mesti beli syarikat Lotus? Sebab Proton ni syarikat baru. Okey, Lotus tu dia dah berpengalaman buat kereta memang lama lah. Jadi bila kita beli syarikat-syarikat yang terror macam ni, dia ada macam teknologi transfer. Kita boleh belajar apa yang dia orang tahu untuk buat perbaiki model kita. Jadi selepas dia beli saja Lotus tu, dia orang Proton hantar tim ke England. So dia design, dia mengkaji apakah model terdekat yang boleh dihasilkan. Jadi waktu 1995 Proton dah jual Proton Satria. Dia keluar 1.3 dengan 1.6 SLI. Dia gunakan chassis yang sama untuk buat Proton Satria GTI dengan enjin yang lebih besar, iaitu 4G 93P 1.8 DOT dengan gear manual. Kereta ni bukan saja dalam bentuk package yang menarik. Dengan reka bentuk dia ada, tak ada kereta masa tu pakai extended wheel arch dengan bumper depan yang garang. Kemudian suspension dia tune balik dengan Lotus punya teknologi. Dalam dia datang standard dengan seat Recaro. Masa tu kereta-kereta standard, kereta mahal je. Evo je yang pakai seat Recaro, yang kalau kita boleh beli daripada kilang. Waktu dia jual dulu, kalau tak silap saya, harga dia sekitar 80 ke 90 ribu. Harga yang sama waktu Putra dengan Wira 1.8 LE dijual masa tahun 97 dengan 95 dulu. Maksudnya harga tu agak munasabah untuk sebuah sports hatchback mampu milik masa era tu. Number 3. Yang ini pun mungkin generasi baru ada yang pernah jumpa, ada yang tak pernah jumpa. Nama dia Proton Arena. Saya pun masih tertanya-tanya sampai hari ini, idea buat truk pickup 2 pintu ni sebenarnya datang daripada siapa? Daripada marketing ke, daripada sales ke, daripada engineer ke? Kita tak tahu. Tapi yang pastinya Proton memang ada kemampuan pada masa tu. Kereta ni dia keluar pada 2002 sampai 2009. Sebenarnya kereta ni lebih banyak dijual di luar negara berbanding dalam Malaysia. Ya, kereta ni dieksport ke Australia, Taiwan dengan UK. Dekat luar dia panggil Proton Jambak. Kalau dekat UK dan Australia, trend pickup kecil yang base kereta ni dengan 2-seater dan boleh bawa boleh bawa barang dekat belakang ni memang satu benda yang trendy. Kat Malaysia masa tu pickup pun taklah trendy macam hari ni kan. Tapi tak macam mana Proton dia berusaha untuk buat dan jadilah Proton Arena. Dia pakai enjin 1.5 dan belakang dia lift spring. Memang unik. Tapi walaupun kat Malaysia masa tu dia tidaklah berjaya sangat, tapi bila dah stop production 2009, ramai pula orang cari hari ni. Kalau ikut daripada hierarki harga, Proton Arena ni paling bertahan harga dia. Paling murah pun tak jumpa bawah 20 orang nak jual. Kalau yang cantik, yang berjaga semua, 30 lebih pun ada. Number 2. Dalam banyak-banyak senarai tu, kereta ni saya pernah pakai dulu 2002-2003. Saya beli second hand lah. Kereta ni lah kereta sport sedan pertama yang Proton keluar, yang tak banyak orang tahu. Sebab rupa dia memang macam Wira. Yalah, memang Proton Wira juga orang panggil kan. Beza dia cuma dia ada spoiler, dia panggil spoiler tiang gold. Kenapa kereta ni lahir? Okey, pada 1995, Proton nak compete dalam WRC, World Rally Championship. Tapi in order untuk masuk dalam race tu, kita kena ada kereta yang sama yang dijual dekat luar, minimum 2,500 unit. So Proton Wira limited edition ni dihasilkan 2,500 unit. 2,450 unit dia keluar dalam color Mallorca black, kemudian 50 biji je yang color warna putih. Apa yang istimewanya kereta ni? Enjin ni dipasangkan dengan 4G 93P 1.8 Dodge Twin Cam 140 horsepower, 5 speed manual. Dalam dia pakai Recaro dan masa tu airbag tak wajib tau. Jadi dia pakai steering 3 kaki Momo dengan gear knob Momo. Masa tu beli Evo je dapat Momo, ni beli Proton kot dapat Momo. Dan sebenarnya kereta ni dia tak sama chassis dia dengan Wira-Wira lain, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8 single cam pun tak sama. Chassis dia pakai chassis C99. Chassis ni dia berkongsi 3 model je. Wira 1.8 ni, kemudian Putra 1.8, kemudian Satria GTI yang kami cerita tadilah, yang nombor 4 tadi kan. Chassis yang berbeza, dia ada sportwear yang lain, chassis dia lebih kuat. Dan dia pakai rim 14 inci yang dibuat oleh ASC. Masa tu, ini memang nostalgia gila lah. Okay, kita semakin menghampiri juara kereta hebat oleh Proton. Nombor 1 dah ni, dah nombor 1.
Saya rasa kereta yang kami pilih ni merupakan kereta yang dihasilkan daripada era klasik Proton ke moden Proton, daripada zaman Mitsubishi ke Ken-Pro. Di tengah-tengah, duduk kat tengah-tengah. Kereta ni tak ada siapa sangka dia boleh dihasilkan dulu. Nanti dulu, biar tuan hamba nyatakan siapa yang bakal dijuarakan untuk 5 Proton terbaik. Korang nak tahu? Proton seri. Sebab apa? Kalau baling pun dia tak pecah, dia tergulik je. Kan? Kau jangan percayalah cakap abang berasa. Dia apa pun tak tahu sebenarnya. Dia kena bagi tahu apa nak cakap baru dia tahu nak cakap. Betul? Gitu. Number 1. Okey, juara kita yang sebenar. Juara kita ialah Proton Satria Neo Lotus Edition. Ya, tuan-tuan. Kereta ni cuma dihasilkan 25 unit saja sempena 25 tahun Proton dan dijual pada harga RM115,000 dan merupakan kereta Proton yang paling mahal pernah dijual dalam pasaran. Apa yang buatkan kereta ni istimewa? Kereta ni dibangunkan oleh division R3. Proton pun ada division motorsport dia panggil R3. Kereta ni telah dilengkapi banyak aksesori ataupun performance parts yang tak mungkin kita boleh dapat dipasangkan pada model Proton yang keluar daripada kilang. Sebabkan dia mahal, dia keluar sikit saja. Tapi laku sebenarnya. Apa yang ada pada Neo Lotus Edition ni? Pertama, dia kurangkan berat kereta ni. Kereta ni depan dia pakai carbon fiber bonnet, kemudian fender dia pakai FRP, fiber reinforced plastic. Bahagian enjin dia, saya ingat, seingat saya lah ni, cam profile dia lain, gearbox ratio dia 1:4 lain, kemudian dia ada airbox carbon fiber yang memang dibuat oleh R3. Bahagian dalam dia ada trim-trim sikit lah, macam carbon fiber apa semua tu kan. Yang bestnya, dia punya bahagian pengendalian. Dia punya suspension, dia pakai Orlin DFV. DFV ni dual flow valve system lah. Orlin yang memang sebenarnya memang mahal. Masa tu saya pernah tanya Tengku Jan, masa tu dia lead R3, kalau kita nak beli Orlin pada Neo R3 tu memang mahal dan kita tak sanggup nak dengar harga dia. Dia pun tak cakap kat saya berapa harga dia. Kemudian brake dia pakai AP Racing. Bukan Brembo tuan-tuan. Brembo sini AP Racing here, not here. Tinggi lagi AP Racing aircon. Itulah dia kereta terhebat yang kita pilih pada hari ini. Dengan warna racing green dengan stripe kuning kat tengah tu, ikonik lah. Macam kalau nak beli hari ni, tak ada dah orang nak jual. Yang rosak pun banyak, yang total loss pun saya dengar pun ada. Kalau jumpa orang nak jual pada harga yang cun-cun, harga yang mampu, saya rasa kereta ni memang boleh beli dan value dia akan naik, provided kekalkan semua dalam keadaan standard. Keadaan standard tu lebih orang value lebih tinggi berbanding kalau modified. Sama macam GTI lah kan, kalau kita pakai standard harga dia lebih bertahan. Okey tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah saja 5 kereta Proton terbaik kita pada hari ini. Jangan lupa tekanlah lonceng, subscribe, komen, like dan sebagainya. Bye-bye.